Dia tekan kat sini. Dia tekan kat sini ni, dia keluar 2 biji. Dia kata 2 orang anak dah tu. Dia sebut demikian. Senang dia buat demikian. Kawan-kawan kita dia tekan kat sini pula keluar 2 biji lagi. 4 orang. Tengok sekarang 12 orang anak kita ni. Ni di Islam. Islam diajar bahawa kamu jangan percaya dengan tilik. Jangan pergi dengan tilik. Kalau kita buat di atas dunia ni selain daripada Allah, kita akan penat dia. Sia-sia je sampai di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu minta dengan apa yang kamu telah niat waktu dahulu. Kamu buat ni kerana orang tu kan, orang ni kan. Kamu minta pahala tu dengan orang tu. Kamu minta pahala dengan orang ni di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah bentangkan tanggungjawab ini ke atas langit dan juga bumi. Kami bentangkan juga tanggungjawab ini ke atas bukit bukau, gunung ganang. Semuanya tak sanggup untuk memikulkannya. Wa hamalaha al-insan, lalu dipikulkan tanggungjawab ini kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula. Tapi sayangnya manusia ni ada 2 sifat. Satu zaluman, satu sifat itu suka melakukan khianat ataupun kezaliman pada dirinya sendiri. Jahula, yang kedua, manusia ni suka untuk melakukan kejahilan dalam kehidupannya. Surah Al-Ahzab. Pertamanya, marilah sama-sama kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah di atas peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada diri kita ini. Antaranya nikmat yang sedang kita kecapi saat ini. Ada beberapa nikmat yang besar yang sedang kita kecapi ini. Itu nikmat yang pertama, nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad ni maksudnya nikmat Allah ciptakan kita jadi manusia. Ini satu nikmat di mana kita kena rasa syukur sangat. Alhamdulillah kita jadi manusia. Dipanggil ijad dalam istilah yang digunakan dalam kehidupan kita ini. Ijad maksudnya Allah pilih kita jadi manusia. Allah tak pilih kita jadi Doraemon, senang ceritanya. Allah tak pilih kita jadi katak puru. Allah tak pilih kita jadi batu batan. Tapi Allah pilih kita jadi manusia. Jadi manusia ni satu nikmat. Alhamdulillah, mulut kita kena sebut. Syukurnya aku jadi manusia. Bersama dengan jadi manusia ni, Allah jadikan pada diri kita nikmat. Bersama dengan nikmat ijad, Allah sediakan nikmat imdad. Imdad maksudnya Allah lengkapkan perjalanan hidup kita. Allah tulis perjalanan hidup kita ni sejak daripada kita dalam kandungan ibu. Bila kita dalam kandungan ibu ni, Allah dah tulis dah pada diri kita tentang 4 perkara. Yang pertama, bikatbi rizqi. Yang pertama, tulis tentang rezeki kita. Rezeki kita ni datang daripada mana? Para hadis sendiri pun boleh jadi tak terfikir. Suatu hari nanti aku akan kerja di PPUM ini. Tiba-tiba Allah tulis dah. Sejak daripada azali lagi, Allah dah tulis pada diri kitanya, rezeki kita datang daripada sini, tempat yang kita bekerja dan sebagainya. Ini dipanggil nikmat imdad dalam hidup kitanya. Nikmat di mana Allah cukupkan perjalanan hidup kita, ditulis tentang rezeki kita. Yang kedua, ditulis wa ajalih, ajal kita. Ajal kita di mana, ketika mana dan bagaimana. Cara kita menghadap depan Allah. Semuanya ditulis di sisi Allah. Yang ketiga, ditulis wa amalih, amalan kita. Amalan kita ni hidup ni beramal dengan amalan apa dia dalam kehidupan kita ini sendiri. Kahwin dengan siapa, kerja di mana, tinggal di mana. Allah dah tulis dah. Satu Islam larang daripada kita tilik nasib dipanggil. Tilik nasib ni dilarang dalam Islam.
orang kita kecil-kecil kita dahulu, biasanya orang kita ni dia akan pegang telapak tangan kawan-kawan kan. Biasa demikian. Dia tekan kat sini. Dia tekan kat sini ni, dia keluar 2 biji. Dia kata 2 orang anak dah tu. Dia sebut demikian. Senang dia buat demikian. Kawan-kawan kita dia tekan kat sini pula keluar 2 biji lagi. 4 orang. Tengok sekarang 12 orang anak kita ni. Ni di Islam. Islam diajar bahawa kamu jangan percaya dengan tilik. Jangan pergi dengan tilik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Nak sebutnya apa dia? Kerana benda ni dah ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amali. Dan yang keempat ditulis, dipanggil nikmat imdad dalam hidup kita ni, ditulis yang disebut dengan kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Ini tulisan yang telah ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni dalam hidup kita ni Allah dah tentu dah semua pada diri kita. Ni nikmat yang pertama yang kita sedang kecapi. Nikmat yang kedua, lepas pada nikmat ni semua orang dapat. Makhluk yang nama dengan manusia ni semua dapat. Tak kira orang Melayu, orang Cina, orang India, bangsa apa pun dia, semua dapat di kalangan kita nikmat ini. 2. Kemudian yang kedua, lepas pada kita dapat nikmat ini, Allah kecilkan sikit. Lepas pada nikmat ijad dan nikmat imdad, Allah jadikan nikmat yang kedua yang besar ialah nikmat iman dan Islam. Allah pilih pada kita, Allah bagi pada kita nikmat yang besar yang kedua, nikmat iman dan Islam. Semua ke orang Allah bagi nikmat iman dan Islam ni? Tak semua. Dalam hidup kita kena perhati. Cuba tengok kawan-kawan kita yang tidak Islam. Misal contohnya. Padahal kalau kira patutnya bagilah nikmat iman dan Islam pada dia juga. Tak. Allah tak bagi nikmat ini. Allah pilih orang tertentu. Yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Allah pilih orang tertentu ke jalan yang lurus. Di sisi Allah, siapa yang Allah nak pilih, Allah pilih. Yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Ke jalan yang lurus dalam hidup mereka tersebut. Maknanya, dalam hidup kita ni patutnya bagi nikmat iman dan Islam ni pada Donald Trump lah. Misal contoh. Joe Biden ke, misal contohnya. Kita bagilah nikmat iman dan Islam ni kepada pemimpin-pemimpin dunia. Tak. Allah tak bagi semua. Allah pilih orang ni. Aku bagi nikmat iman dan Islam. Orang yang macam kita ni, Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah bagi nikmat ini. Nikmat dipanggil nikmat iman dan Islam. Satu nikmat yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Kita rasa Alhamdulillah Allah kurniakan nikmat iman dan Islam. Kemudian, lepas pada itu ulama-ulama bincang lagi. Lepas pada itu Allah kecilkan lagi. Lepas nikmat iman dan Islam, nikmat apa dia? Faqih dalam beragama. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Mana-mana orang yang Allah nak bagi pada dia syurga ataupun kebaikan dalam hidup dia, khairan. Khairan ni maknanya Allah nak bagi pada dia syurga, senang ceritanya. Allah akan faqihkan dia dalam agama. Faqih dalam beragama ni maksudnya apa dia? Allah jadi faham dia terhadap agama ini. Maknanya siapa yang faqih agama ni? Ulama-ulama sebut orang yang hidup dia belajar, mengajar, mendengar. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Kun aliman." Jadilah kamu jadi orang yang alim, boleh mengajar orang, au muta'alliman ataupun belajar dengan orang, au sami'an ataupun jenis mendengar saja. Wala takur rabi'an. Jangan jadi golongan yang keempat, mengajar pun tidak, belajar pun tidak, kemudian mendengar pun tidak. Fatuhlik, Rasulullah sebut, sebangsa-bangsa manusia. Secelaka-celaka manusia. Dia jadi orang Islam tapi tak mendengar. Rugilah dalam hidup dia. Nikmat yang Allah bagi pada kita ni nikmat yang semakin mengecil. Kemuncak dia panggil nikmat ikhlas dalam beragama. Kita boleh jadi ikhlas. Kita dengar ni pun, kuliah ni pun, kita biar jadi ikhlas. Saya yang menyebut ni pun, biar menjadi ikhlas. Semua di kalangan kita ni hidup, buat benda apa saja pun, bukan kerana orang. Orang tanya dia, kenapa kamu kahwin dengan dia ni? Sebab dia ni sadu, misal contohnya. Sebab dia ni cantik. Rugilah dalam hidup kita. Tapi kenapa kita bekerja begini? Kerana Allah. Kita sebut demikian. Setiap benda yang kita buat, semua lillah, lillah, lillah. Lillah, lillah, lillah ni keutamaan dalam kehidupan kita yang dinikmati oleh orang-orang yang ikhlas saja. Orang-orang yang ikhlas ni, dia akan rasa nikmat.
dalam dia berbuat kebajikan, dalam dia berbuat amalan. Semua benda yang dia buat tu, dia akan rasa indah pada diri dia. Punca apa dia? Punca dia ikhlas dalam hidup dia. Kita sedang menunggu satu saja lagi. Sedang menunggu satu saja lagi dalam hidup kita ni, iaitu nikmat yang besar ialah husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat-sahabat sekalian, saya mulakan gambaran ini. Perjalanan hidup kita di atas dunia ini. Bila kita hidup di atas dunia ini, kita kena faham. Bila kita duduk atas dunia ini, kita nampak perjalanan sebenarnya kita ke mana dalam hidup kita. Allah ciptakan kita ini untuk apa dia dalam hidup kita ni. Sampai peringkat kita ni kadang-kadang turun pagi, balik gelap, turun pagi, balik gelap. Sahabat-sahabat yang berkejaran setiap hari. Kadang-kadang nak tengok anak pun tak sempat. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, nak bercakap dengan suami isteri pun jarang-jarang kita boleh cakap. Dalam hidup kita ni, Allah jadi kita ni, hidup ni berkejaran setiap hari. Kita kejar apa dalam hidup kita? Kita sedang tanggung apa dalam hidup kita? Sampai peringkat kita ni lelah dalam hidup. Letih. Sepanjang kita hidup di atas dunia ni, jadi letih pada diri kita. Ramai mana dah di kalangan sahabat-sahabat sedang membilang uban sekarang ini. Ramai mana dah di kalangan kita ni, kita duduk tengok tu badan kita. Tak lama dah nak pencen rupa-rupanya. Kita ni, kenapa kita jadi demikian? Sebenarnya kita sedang buat apa dia atas dunia ni? Lalu Allah datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar pada diri kita. Hidup ini bukan untuk dunia. Jangan kita nampak begitu. Hidup kita ni, kita kena nampak jalan yang jauh lagi. Yang perlu kita lalui. Yang perlu kita pergi dalam hidup kita. Sama ada kita yakin, tak yakin, kita boleh lihat berapa ramai dah di kalangan kita ni yang telah pencen, yang telah melalui sakit, yang telah melalui saat yang kemuncak, dia telah mati dan tiada di kalangan kita. Menandakan apa dia? Mereka sedang bergerak. Mereka sedang bergerak. Bergerak daripada dunia untuk menuju kepada satu lagi alam yang jauh lebih besar daripada alam ini. Yang disebut dengan alam barzah. Alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia. Yang kita berada sekarang ni. Kita berada di atas dunia, kemudian kita akan sampai ke barzah. Lepas pada barzah, ada lagi alam yang disebut alam mahsyar. Lepas pada alam mahsyar, ada lagi alam yang perlu kita pergi, yang disebut dengan syurga ataupun neraka. Sampai pada syurga dan neraka, baca dalam Quran. Tak ada dah. Sampai peringkat syurga dan neraka, Allah sebut terus. Khalidina fiha abada. Kekal dalam neraka sampai bila-bila. Sebut saja tentang syurga, Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal juga dalam syurga sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas pada alam syurga dan neraka? Tak ada dah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita orang yang cerdik, kita mesti fikir dalam hidup kita ni, macam mana aku nak jadikan dalam hidup aku syurga di akhirat. Bukan syurga di sini saja, di dunia saja. Tetapi mesti kita ni pergi sampai ke sana nanti. Biar kita masuk dalam kubur kita, masuk je kubur luar je kubur kita. Kemudian kubur kita ni berubah menjadi taman pada taman-taman syurga. Bila kita bangun di akhirat nanti, macam mana kita nak buat? Biar kita boleh berjalan dalam kelompok orang-orang soleh, orang-orang mukmin yang baik di padang mahsyar Allah nanti. Mesti kita fikir, macam mana kita nak suruh sampai di padang mahsyar nanti, nama kita dipanggil oleh Rasulullah untuk minum di telaga Kausar Rasulullah. Macam mana kita nak boleh melalui titian sirah Allah sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Biar kita fikir dalam hidup kita ni, macam mana kita boleh duduk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus Allah. Di dunia ni lagi dipanggil demikian. Yang ni lah yang menyebabkan orang yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni kalau sekiranya dia dalam hidup dia begitu cerdik, orang ni dianggap orang cerdik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah kata al-kayyis, orang yang cerdik di kalangan kamu tu bukan orang cerdik di kalangan kamu tu bukan orang yang dinamakan dengan banyak harta. Bukan orang yang PhD dia banyak. Bukan orang yang pakar dalam bidang tu, pakar dalam bidang ni. Ni bukan orang yang cerdik lagi. Orang yang cerdik di kalangan kamu ni bukan orang kereta mewah. Orang berhembek mahal.
berapa dia, berpakaian, bergaya dan sebagainya. Ini bukan orang cerdik. Orang cerdik di kalangan kamu ni siapa? Mandana nafsah. Orang yang hidup dia sentiasa membekalkan diri dia. Membekalkan diri dia. Wa amila lima ba'dal maut. Untuk kehidupan dia lepas pada dia mati nanti. Rasulullah guna kalimah demikian. Dia buat amalan-amalan dalam hidup dia untuk menyelamatkan diri dia waktu mana dia dalam kubur nanti. Ni orang cerdik. Orang yang bodoh di kalangan kamu, siapa dia? Yang hidup dia, manittaba'a hawahu. Orang yang hidup dia, melayan hawa nafsu dia. Mengikut je hawa nafsu. Berebut nak pada jawatan. Berebut nak kepada apa dia? Nak suruh orang suka dengan dia. Tak berebut pun nak suruh Allah suka dengan dia. Hidup dia hanya bersaing di kalangan mereka tu untuk kedudukan, untuk harta, untuk yang disebut dengan benda yang sementara. Sementara lagi dia kena pergi tempat yang kekal. Padahal dia kena pergi tempat yang kekal, tapi dia sibuk dengan kehidupan dia untuk dia dapat nikmat di sini. Tetapi dia tak cuba untuk berusaha untuk dapat di sana. Datanglah Islam. Islam datang, Islam ajar. Dalam hidup ni, kamu jangan berebut di dunia. Jangan berebut dalam hidup kamu. Kalaupun kamu tak dapat dunia, kamu jangan terlepas akhirat. Ramai mana orang kita ni, dia sibuk berebut untuk dunia. Berkelahi dengan kawan-kawan. Tak bertegur siapa di kalangan kita. Asyik berdengki dengan sahabat-sahabat kita. Kita, sama-sama kita ni, asyik ada je rasa tak puas hati. Ada je benda yang kita rasa orang tu tak betul, orang ni tak betul. Padahal kita ni sibuk dengan keadaan yang kita ni asyik nak tunjuk yang kita ni ada begitu, ada begini. Parking kereta tu nak tunjuk kereta baru kita, nak tunjuk yang kita ni ada segala-galanya, konon-kononnya pada diri kita. Semua ni dia panggil terpedaya dengan dunia. Gurur dia panggil. Terpedaya hidup dia dengan terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia yang banyak ini. Ramai orang kita begitu. Hidup dia, dia fikir tentang dunia je dalam hidup dia. Nak makan sedap, nak tidur selena mungkin. Dia nak berjalan semewah mungkin dalam hidup dia. Ni orang panggil terperangkap dengan dunia. Kita jangan jadi demikian. Jadi orang yang beruntung di sana. Kalaupun dunia ni Allah bagi, itu bonus. Kita kena nampak demikian. Kerana apa dia? Kerana sifat Islam ini, Allah ajar pada diri kita ni, nak suruh kita ni sentiasa ingat di sana. Allah turunkan rezeki pada kita ni, kadar-kadar dia. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Allah sebut, kalaulah aku bagi setiap benda apa yang di kalangan hamba-hamba aku ni nak dalam doa dia yang dia minta tu, labaghaw fil ard. Dia akan melampau di atas muka bumi. Tapi dalam keadaan Allah turun sekadar kadarnya rezeki dia untuk setiap di kalangan kita, ramai juga yang melampau. Ramai juga yang tak tahu tujuan benda apa yang dia kena buat. Para hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dalam hidup kita ni, bila Allah bagi peluang untuk kita hidup ni, mari sama-sama kita pikul Islam. Memikul Islam di belakang kita. Bukan hanya kita nampak dalam hidup kita ni, memikul perut kita. Bukan hanya memikul jasad kita. Tetapi yang besar dalam hidup kita, nak suruh kita ni, dalam hidup kita ni, mendapat nikmat di sana nanti, bila kita menghadap depan Allah, ialah kita memikul Islam. Pikul Islam ni tanggungjawab, bukan tanggungjawab setiap dikala, bukan tanggungjawab ustaz-ustaz, bukan tanggungjawab ustazah-ustazah, tapi tanggungjawab setiap di kalangan kita. Allah cerita dalam Quran, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Kami telah pikulkan Islam ini ke atas langit dan juga bumi. Kami bagi Islam ni pada langit bumi. Kemudian kami bagi pada gunung ganang, kami bagi pada bukit bukau. Fa abaina an yahmilnaha. Semua tak sanggup nak pikul Islam. Tapi yang sanggup pikul Islam ni, kami pikulkan pada manusia. Wa hamalahal insan. Kami tanggungkan ke atas manusia. Tapi sayangnya manusia ni, zaluman. Suka buat zalim. Buat khianat dalam hidup dia. Jahulah. Dan manusia ni, sentiasa membiarkan diri dia dalam keadaan kejahilan. Terlepas tanggungjawab dia membawa Islam ini. Sebab tu, kalau bila kita hidup atas dunia ni, benda yang paling utama kita kena jaga Islam. Itu dalam hidup kita. Jaga Islam. Untuk badan kita ni. Jangan terlepas Islam pada soal pakaian, soal aurat,
soal makan minum, soal keyakinan, hanyalah dengan Islam. Sampai Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang Islam dalam hidup kamu. Kalian menjadi dalam bidang perubatan. Perubatan kalian mesti perubatan cara Islam. Cara yang dibenarkan dalam syarak. Dalam hidup kita. Segala benda yang kita buat, mesti kita ikut yang telah disusun dalam agama. Dia mesti jadi begitu. Dalam ekonomi Islam. Dalam perubatan Islam. Dalam sosial Islam. Semuanya dalam Islam ni telah sempurna. Allah jadikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah ajar semua sekali. Cuma baki lagi kita ni diajar oleh barat. Barat ajar, ni sumber daripada aku, sumber daripada kami, katanya barat. Padahal barat sendiri ambil daripada orang Islam. Di mana di kota Baghdad ilmu Islam telah diambil sehingga menjadi biru air sungai Furat. Kalau kita baca dalam sejarah, datanglah perubatan Ibn Sina ke Al-Khawarizmi dan sebagainya dalam bidang matematik dan seumpamanya. Semuanya sumber daripada Islam. Daripada Islam. Ilmu yang diambil daripada Islam. Kemudian mereka olah jadi daripada barat. Kemudian kita terikat dengan barat. Orang-orang kita pergi belajar dengan barat. Bila belajar dengan barat, dia terikat dengan barat. Padahal dia sepatutnya nampak di sebalik yang diambil daripada barat itu, mereka telah cedok ilmu-ilmu Islam. Ambil Islam ini sendiri. Untuk apa dia? Untuk kehidupan kita. Dalam apa saja saya nak sebut. Dalam sosial, dalam politik, dalam bidang apa saja, tak ada benda yang tidak diajar dalam Islam. Semua diajar. Termasuk dalam bidang apa di pentadbiran, semua sekali diajar dalam Islam ini sendiri. Tak diajar supaya makan rasuah. Tidak diajar supaya mencuri. Tidak diajar. Semuanya menanggung. Tanggung Islam ni ringan ke berat? Berat. Berat tanggung Islam ini. Tak ada seorang pun yang cerita kami menanggung Islam dalam keadaan ringan. Menjadi pelik. Kalau ada di kalangan kita dia nampak bahawa dia menanggung Islam dalam keadaan yang ringan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung Islam ni sampai Allah ajar supaya korban harta benda, kemudian korban tenaga, kemudian korban apa dia yang disebut dengan korban kemuncak nyawa korban untuk Islam. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya Islam di saat mana dalam keadaan yang kita yakin di sana dengan Islam sahaja kita boleh selamat bila masuk dalam kubur nanti. Selain daripada Islam, kita semua tak selamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati benar-benar Islam. Islam dalam bentuk apa dia? Dalam keyakinan hanya dengan Islam. Dalam ibadah hanya ibadah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam akhlak, dalam hidup kita, akhlak kita mesti akhlak Islam. Lalu timbul daripada sinilah orang kita dia disebut. Oleh demikian ustaz dia kata, berat ustaz nak tanggung. Inilah tajuk yang kita sebut pada pagi ni. Menanggung Islam ni berat. Kenapa kita kena faham berat, letih kita menanggung Islam. Menanggung Islam ni letih. Untuk apa dia? Untuk rehat kita di sana nanti. Kalau kita ni ringan, tak ada apa-apa, tak berat pada diri kita ni, tentulah kita akan letih di akhirat nanti. Lalu Islam diajar, setiap benda yang kamu buat, biar jadi ibadah pada Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menjadi hamba padaku. Lalu daripada sinilah kita namakan dengan ibadah kepada Allah. Para hadirin sekarang buat kerja biar jadi ibadah pada Allah. Lalu alim ulama bincang lagi, macam mana kita nak tahu dia ni ibadah pada Allah? Lalu alim ulama sebut, yang pertama mesti niat kerana Allah. Semua benda yang kita buat di atas dunia ni niat kerana Allah. Buat benda-benda apa pun lillah. Tak boleh buat kerana selain daripada Allah. Kalau kita buat di atas dunia ni selain daripada Allah, kita akan penat dia. Sia-sia je sampai di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu minta dengan apa yang kamu telah niat waktu dahulu. Kamu buat ni kerana orang tu kan, orang ni kan. Kamu minta pahala tu dengan orang tu. Kamu minta pahala dengan orang ni di akhirat nanti. Tentu kita tak dapat. Dia panggil demikian. Tu dalam hidup kita ni niat kerana Allah. Jangan buat kerana orang.
Kalau kita buat kerana orang, kita akan jadi penat je dalam hidup kita. Amal mana kan ibu-ibu yang dia, bila dia masak, orang tanya dia, kenapa masak ni? Kerana suami nak makan, dia sebut demikian. Suami nak makan, anak-anak nak makan. Dia pun telefon suami dia, abang lambat lagi ke nak balik? Suami dia kata kejap-kejap lagi. Last minute, suami dia telefon. Minta maaf lah abang tak boleh balik. Abang ada mesyuarat, misal contohnya. Dia buat ni dalam keadaan sebegitu, segera. Dia pun mula hempas telefon. Menyampah aku orang tua ni. Asyik mesyuarat. Dia buat kerana suami. Kalau dia buat kerana Allah, dia tak pernah putus asa dalam hidup. Ini contoh. Orang yang dia buat kerana orang, dia akan bersedih. Kita pakai cantik-cantik, tapi kita buat nak suruh orang puji kita. Tiba-tiba kita pergi pejabat, orang tak ada seorang pun puji kita. Kita pun mula menyesal. Menyesal aku pakai cantik-cantik. Kalau tahu macam ni pun aku tak pakai cantik-cantik. Ini maknanya, kerana apa dia? Kerana kita buat kerana orang. Kita akan sentiasa berputus asa bila mengharapkan daripada orang. Amal ibadah menanggung Islam ni buat kerana Allah. Kahwin kerana Allah. Datang kerja ni pun kerana Allah. Naik tak naik pangkat kerana Allah. Aku tak peduli apa, ya Allah. Yang pentingnya kamu suka dengan aku, ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap amal ibadah ni dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Tu sifat mesti ada pada diri kita. Semua amal ibadah kita ni dimulakan dengan bismillah. Ini tanda kita sedang buat menanggung Islam, dia panggil. Buatlah apa saja. Para hadirin sekalian, terlibat berjumpa dengan kawan kita, nak buka fail, bismillahirrahmanirrahim. Kerana syaitan tak akan sama dengan orang yang hidup dengan baca bismillah. Ni kena faham pada diri kita. Kita keluar bilik air, kita sebut alhamdulillah, ghufranaka ya Rab. Ada orang boleh sebut, ada orang tak boleh sebut. Keluar bilik air, tepuk perut je. Lega dia. Dia lega je dia boleh sebut. Nak sebut alhamdulillah tak boleh. Ni tanda apa dia? Tanda dia dalam keadaan yang dia tak faham konsep ibadah. Hatta masuk bilik air. Masuk bilik air itu pun ibadah. Boleh bayang kita dalam hidup kita. Orang Islam ni, Allah nak suruh senang kamu di akhirat nanti. Banyak pahala yang aku sediakan dalam hidup kamu. Sehingga kan kita berjumpa dengan, kita buat kerja apa saja, semua bismillah. Kerana maksiat tak boleh baca bismillah. Tak ada orang buat maksiat dengan baca bismillah, tak ada. Marilah kita sama-sama mulakan mengumpat dengan bismillahirrahmanirrahim. Siap je mengumpat, alhamdulillah kita selesai satu sesi. Termasuk sesi yang kedua pula. Tak ada. Kalau dia buat juga, 2 kali dosa besar yang dia buat. Bertindan dosa yang dilakukan. Tak boleh baca bismillah pada maksiat. Dia panggil demikian. Dalam hidup kita ni, benda yang kita kena buat, dalam diri kita ni, setiap benda yang kita lakukan, semua baca bismillah. Kalau tak boleh baca bismillah, jangan buat. Jangan buat. Kenapa? Kerana kalau kita baca juga bismillah di tempat yang maksiat yang kita lakukan itu, menandakan di waktu itu kita telah mengejek agama kita. Islam dia tak ajar demikian. Jangan kamu sebut, kamu sebut apa dia? Kamu sebut bismillah di saat mana kamu sedang melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Dia panggil demikian. 2. Yang ketiga, semua amal ibadah yang kita buat ni kita penat. Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat, haji penat. Penat di dunia untuk rehat di akhirat. Carilah ibadah yang tak penat. Ni dengar ceramah ni pun penat ni. Pukul berapalah ustaz ni nak habisnya, dia panggil. Ni nak sebutnya penatnya kita. Elok dengar ceramah, lalu pula tabun derma. Lagi penat, dia panggil. 2 kali penat kitanya. Setengah-setengah orang tu, kalau hari-hari Jumaat macam ni, kalau datangnya, kalau ada di kalangan kita, lalu tabun derma tu, bingkah bangun sembahyang sunat terus dia ni. Nak sebutnya rajin terus dia dalam keadaan sebegitu. Nak gambarkan tentang apa dia? Tentang ibadah kita ni, semua yang kita buat di dunia ini, kita akan penat di dunia, tetapi kita akan rehat di sana nanti. Semua benda yang kita buat. Susun rumah tangga, penat tak penat? Penat. Kemudian masak dekat dapur. Ibu-ibu yang masak dekat dapur, susun dalam keluarga dia, penat tak penat? Penat. Jangan mengeluh. Kalau kalian mengeluh, dengan kepenatan itu, kalian akan kehilangan pahala di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jangan kita mengeluh. Bahkan kita rasa, inilah tanggungan yang sedang kita tanggung sekarang
untuk kerehatan kita di sana nanti. Bila kita boleh berehat di dunia, kita sedang penat di dunia, kita rehat di akhirat. Manakala orang-orang yang memilih untuk berehat di dunia, saya tak naklah semayang, saya tak naklah puasa, saya tak naklah tutup aurat. Dia memilih untuk rehat di dunia. Dia akan penat sekejap lagi. Pilih sendiri dalam hidup kita. Orang mukmin ni orang yang dia cerdik. Dia bukan pilih untuk dunia. Dunia ni kalau kita tak kerja pun kita dah berada kat dunia. Tetapi kena ingat, kalau kita tak kerja akhirat, kita terlepas. Terlepas akhirat Allah. Siapa-siapa yang dia hidup dia sibuk mengejar dunia, dia terlepas akhirat. Dalam hidup dia. Dan dalam kehidupan dia. Manakala kita di atas dunia ni, kita biarlah kita penat. Kerana maksiat tak pernah penat. Orang buat maksiat, mana penat? Mana ada orang tengah-tengah mengumpat tertidur? Tak ada. Tengah mengumpat, hangguk-hangguk ni. Orangnya buat benda, mengumpat dia. Tak ada. Cuba kita mengumpat sebelah orang tidur. Bingkai bangun orang tidur. Siapa? Dia tanya. Segar teguh dia. Nak gambarkan tentang mengenai bagaimana maksiat. Maksiat semua segar-segar. Mana ada orang yang penat? Orang boleh beratur, beli nombor ekor. Orang boleh joget sampai 2-3 pagi. Orang boleh buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Tapi kita ni, cuba baca Quran. Baca je Quran sikit. Mengantuk terus. Nak gambarkan, penat di dunia untuk rehat di akhirat. Tapi bila kita memilih untuk rehat di dunia, tak semayang, tak tutup aurat, hidup dalam keadaan yang enjoy. Tak ada batasan pada diri kita. Jantan dengan jantan, betina dengan betina. Hidup tanpa batasan dalam hidup dia. Dia tak pedulikan tentang halal haram pada diri dia. Bagi dia, kalau aku ikut syariat ini, aku akan jadi penat dalam hidup aku. Dia akan jadi penat, bukan di dunia ini saja dia rasa dia rehat, tetapi masuk dalam kubur sekejap je lagi. Start daripada dia masuk dalam kubur tu, dia akan penat yang berpanjangan dalam hidup dia. Ini 3. Yang keempat, saya nak sebut setiap amal ibadah ini, semua benda dalam amal ibadah ni menenangkan hidup seseorang. Buatlah ibadah. Kalian akan rasa tenang dalam hidup. Rasa seronok dalam hidup. Rasa sebahagia-bahagia mungkin dalam kehidupan kita. Para hadirin sekalian perhati. Setelah mana kita baca Quran, kita rasa kenikmatan yang tiada taranya. Kita rasa nikmat Allah. Alhamdulillah boleh baca Quran hari ini. Siapa yang bagi nikmat ini? Allah. Allah kurniakan dalam hidup kita satu kelapangan pada diri kita. Para hadirin sekalian ada duit, para hadirin sekalian tak boleh beli ketenangan. Dengan duit, tak boleh beli kebahagiaan. Dengan kita ada kenderaan, tak semestinya kita penuh keselesaan. Kita dalam hidup kita ni, walaupun kita ada tilam yang empuk, tapi kita tak boleh beli kelenaan. Siapa yang pemberi kelenaan, kebahagiaan dalam hidup kita? Allah. Bagaimana Allah nak bagi pada diri kita? Pada diri kita dengan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup, dengan ibadah pada Allah. Bila kalian ibadah pada Allah, jaga hubungan kita dengan Allah, Allah kurniakan pada kita ketenangan yang luar biasa dalam hidup. Yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Yang ni kita akan jadi bahagia sebahagia-bahagia mungkin. Allah tak bagi kebahagiaan ini daripada sumber maksiat. Tak ada benda yang kita buat maksiat, kita jadi tenang. Dalam hidup kita tak ada. Yang kata minum arak jadi bahagia, yang kata hisap dadah jadi bahagia, yang kata yang terlibat dengan apa dia, yang karaoke, yang joget menyanyi tu bahagia manusia. Tak. Sebenarnya dihidup dalam keadaan berpura-pura kebahagiaan. Cuba-cuba untuk nak menunjukkan bahagia konon-konon. Orang minum arak, dia teguk, kemudian dia penyakit dengan tagihan arak dia tersebut. Dia akan sengsara dengan penyakit yang dilalui. Demikian juga si penghisap dadah, ganja dan seumpamanya. Siapa yang terlibat dengan perkara demikian, bahagia dia dalam keadaan kepura-puraan. Allah tak jadikan daripada kemaksiatan itu kebahagiaan. Tetapi Allah jadikan daripada kemaksiatan itu kesengsaraan dalam kehidupan seseorang. Tapi percayalah orang yang buat amal ibadah, semua jadi seronok. Tak percaya, cuba tanya orang yang balik Mekah. Orang yang balik Mekah kan, kadang-kadang kita tanya orang yang balik Mekah, macam mana pergi Mekah? Seronok tak seronok? Seronok. Masing-masing yang balik Mekah ni zaman-zaman sekarang ni, orang yang tak boleh pergi Mekah ni, kerinduan yang amat sangat. Tak boleh nak cerita betapa seronoknya saat mana kalau boleh peluang untuk pergi ke Mekah di saat sebegini.
Tanya orang pergi Mekah, benda apa yang dapat daripada Mekah? Kalau kita perhati, tanya orang pergi Mekah, benda apa? Beli barang pun made in China. Bukannya barang daripada made in Makkah ke dan sebagainya. Tak. Tasbih, minyak atar. Tapi dia kata, seronok. Tak tahu. Balik Mekah ni, kita tanya orang pergi Mekah, nak pergi lagi Mekah? Nak, dia jawab. Tak ada seorang pun yang balik Mekah, kita tanya dia, nak pergi lagi Mekah? Tobat lahum, aku tak nak pergi dah. Tak ada orang sebut demikian. Kalau sebut juga, itu tanda dia nak mati besok lusa. Maknanya gambaran dalam hidup kita ni, orang yang buat benda yang tenang, benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, Allah akan buahkan kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allah jadikan demikian. Dan percayalah, orang yang buat maksiat tak pernah dia rasa tenang. Orang yang berzina, tenangkah hidup mereka? Tak tenang. Saya melalui banyak surat-surat ataupun mesej-mesej yang dihantar pada saya. Mereka-mereka yang penzina, hidup mereka dalam keadaan ketakutan. Dibayangi dengan perasaan yang penuh dengan ketakutan sepanjang masa. Membayangkan neraka yang akan dihadapi dalam hidup dia. Bahagiakah orang yang minum arak? Tak bahagia. Bahagiakah orang yang hidup dia menjadi pencandu-pencandu kepada dadah, ganja dan sebagainya? Allah tak jadikan kebahagiaan daripada sumber kemaksiatan. Oleh demikian, dalam hidup kita, biarlah kita memilih penat untuk di dunia ini, untuk kita rehat. Waktu mana kita sekejap lagi menghadap je depan Allah, kita boleh, bila kita dipanggil untuk menghadap depan Allah, kedengaran suara malaikat sebut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah mula sebut, malaikat mula sebut. Saat mana hijab mata kita mula dibuka, kita kedengaran suara, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu. Allah sedang memanggil roh-roh kamu ni, balik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhan kamu yang penuh dengan keredaan. Kamu pun reda dengan ketentuan Allah. Fadkhuli fi ibadi, dan kamu masuklah di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri kitanya, dalam keadaan nak gambarkan pada diri kitanya, untuk kita ni jadi tenang dan selapang-lapangnya pada kita saat yang demikian. Oleh demikian, dalam hidup kita ni, saya nak simpulkan daripada perbincangan kita ini, para haniskan pastikan pada diri kita ni, kita memikul Islam. Jangan kita ni lepas Islam daripada tubuh badan kita. Jangan. Rasulullah sebut, tangkudul Islam urwatan bi urwatin. Islam ni tertanggal sedikit demi sedikit di akhir zaman nanti. Akhir zaman ni, Islam tertanggal sikit demi sikit. Awaluha binaqdil hukmi. Awal-awal, kamu tak peduli terhadap hukum lagi. Bertepuk tampar lelaki perempuan. Kamu sentuh lelaki perempuan tanpa rasa takut pada diri kamu. Orang yang kesolehan yang ada pada dia, orang yang ada agama ni, dia akan takut, dosa ni. Dia nak ambil barang orang pun dia rasa. Tapi ada orang yang dia ambil barang orang, dia tak rasa apa-apa. Dia berhutang dengan orang, dia tak rasa tanggungjawab dia nak bayar hutang orang. Ni maknanya apa dia? Islam dah tertanggal daripada jasad dia. Awwaluha binaqdil hukmi. Wa akhiruha, tanda yang kamu tertanggal Islam ni, bitarkis salah. Kamu tinggal semayang. Bila kamu tinggal semayang, tak ada dah Islam pada diri kamu. Maknanya Islam tu dah tertanggal pada diri kamu. Saya nak sebut, biar kita ni yang pertama, tanggung Islam. Yang kedua, bila kita tanggung Islam, kita penat. Tetapi Allah dia tak buat satu benda yang membebankan diri kita. Kita kena ingat begitu. Walaupun kita penat, macam mana pun kita menanggung Islam, kita kena tahu bahawa Allah tak bebankan kita dengan kadar yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak tanggung satu benda pada diri kamu, setiap jiwa-jiwa ini, kecuali Allah tahu dia mampu untuk menanggung. Ada di kalangan kita yang berantakan rumah tangga, misal contoh. Jangan pula kita nak menyalahkan takdir, jangan. Tetapi kita tahu bahawa Allah buat ni tentu ada hikmah yang tersendiri. Ada di kalangan kita yang tak tegur sapa dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat. Maka kita usaha pada diri kita untuk kita kembalikan balik silaturrahim ini. Kerana apa dia? Jangan kita ni biarkan dalam di kalangan kita hubungan yang merosakkan sesama kita. Kerana apa dia? Kerana semua benda yang Allah buat pada diri kita ni, ujian pada diri kita. Lagi berat kita tanggung, lagi banyaklah pahala kita di sana nanti. Dalam hidup kita.
Semua dalam kehidupan kita demikian. 2. Yang ketiga, dalam hidup kita ni, pastikan kita ni sedang beribadah pada Allah. Setiap masa. Dalam hidup kita ni, sentiasa kita jadi hamba pada Allah. Jangan kita jadi hamba kepada perut. Jangan jadi hamba pada hawa nafsu. Jangan jadi hamba kepada yang disebut dengan syaitan. Jangan. Tetapi jadilah hamba kepada Allah. Ni kita sebut, ana Abdullah. Aku ni hamba Allah. Kena cuba usaha pada diri kita demikian. Untuk mengakui dan mencuba menjadi sebaik-baik hamba. Hamba Allah ni semulia-mulia. Sebagaimana Allah gambarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi abdih. Allah sebut, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Bila kita boleh jadi hamba Allah, mulia dalam hidup. Tapi kalau kita jadi hamba dunia, hina dalam hidup kita. Yang kelima, tolonglah dalam hidup kita ni untuk kita ni berusaha mendapatkan husnul khatimah. Berusaha dalam diri kita ni seupaya mungkin, supaya bila kita masuk dalam kubur nanti, masuk saja dalam kubur kita ni menjadi taman di antara taman-taman syurga. Di waktu itulah malam yang pertama kita akan mula berehat dan kita akan rasa kenikmatan yang berpanjangan dalam kehidupan sebagai seorang mukmin. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam pertemuan kita pada pagi yang baik sebegini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Wahai Tuhan kami, tolong cahayakanlah hati kami dengan cahaya hidayah kami. Kama nawaltal arda bi nur syamsika. Sebagaimana kamu cahayakan alam ini dengan cahaya matahari kami. Abadan abada, selama-lamanya kami pohon pada kamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat kamu ya Allah, tolonglah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran. Ya Allah, hiasilah hidup kami ini dengan perhiasan Al-Quran. Wa akrimna bi karamatil Quran. Muliakanlah kehidupan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Washrafna bi syarafatil Quran. Angkatkanlah darjat kami dengan ketinggian darjat Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran. Masukkanlah kami dalam syurga kamu dengan syafaat Al-Quran. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai kerinduan dalam hati kami ya Allah. Wa nura sudurina, menjadi cahaya dalam hati-hati kami ya Allah. Wa jalaa hazanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Apabila kami baca Quran ya Allah, kamu jadikanlah segala kesakitan, segala bebanan, segala kesusahan, segala tekanan dalam hidup kami hilang begitu saja ya Allah dengan bacaan Al-Quran kami itu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.